Assalamualaikum. Baik, ada tak ni? Assalamualaikum. Oh, dengar tak suara Ustaz? Sudah. Dengar. Okey. Semua sihat Dah makan belum? Ustaz tengok kamera ke? Okay. Dah makan belum? Belum. Ya Allah. Pergi ambil makanan. Cepat. Ada makanan tak? Ada makan apa? Kita masak. Ada makanlah roti ke apa ke? Ada roti ke? Waalaikumsalam Mira. Okey, Ustaz benarkan. Okey, sementara tunggu kawan-kawan kita nak masuk ni. Pergi ambil ni. Pergi ambil makanan ke apa, ambil air. Pastikan perut awak dalam keadaan yang selesa, perut awak dah terisi supaya awak dapat bagi fokus sikit. Tengok. Roti apa tu Hafiz? Ada burger kat ni. Daging burger. Daging burger. Buat burger kat rumah. Okey. Tak apa. Makan. Okey. Okey, kita tunggu kawan-kawan kita. Mungkin dalam 2-3 minit lagi kita akan teruskan kelas kita Okey, hari ini kita akan sambung pelajaran kita dengan sirah Okey, sirah. Pastikan buku sirah. Boleh keluarkan buku sirah. Okey. Ustaz akan terus menggunakan, setakat ni Ustaz akan terus menggunakan buku teks lagi untuk pastikan awak sentiasa terbiasa. Biasa dengan buku teks ni. Ustaz, kalau boleh Ustaz bukan tak buka, Ustaz nak buat PowerPoint, buat slide dekat awak kan. Tapi Ustaz tak boleh buat lagi. Memandangkan kebanyakannya daripada awak masih lagi boleh baca. Maksudnya dia boleh baca tapi cuma dia tak tahu nak ambil point dekat mana. So Ustaz risau benda tu awak tak biasa dengan buku teks. So Ustaz nak bagi awak biasa dulu. Sampai Ustaz rasa awak dah bersedia, Ustaz akan masukkan PowerPoint untuk awak insya-Allah. Sirah Okey. Yang lain mana ni? Uhud kita dah belajar kan? Uhud dah belajar. Sekarang ni kita masuk dekat dia orang bergaduh rasanya. Okey, kita masuk yang Yahudi bergaduh. Okey, lagi seminit lagi kita akan tunggu kawan-kawan kita lagi seminit lagi. Apa nak sama tu? Kita semalam dah habis ke? Kita semalam Salman Al-Farisi dah habis. Semalam dah habis Salman Al-Farisi. Okey, kita mulakan sekarang kelas kita dah 3 minit lebih dah ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we start our class by reciting doa, surah Al-Fatihah and selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey anak-anak, oh ada masuk Okey, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okey anak-anak murid Ustaz. Semua sihat Ada yang sakit ke? Ada yang sakit tak? Ada. Alhamdulillah. Okey. Okey, tak apa. Okey, alhamdulillah Ustaz doakan semua anak-anak murid Ustaz dalam keadaan yang sihat, semua dalam keadaan yang bersedia untuk mulakan kelas. Okey, sebelum tadi kelas apa tadi? Islah. Islah siapa ajar? Teacher Hasbi. Hasbi. Belajar apa tadi? Apa tu? Ni tak habis bateri pun bang. Panduan pembuatan cari hidup Islam. Oh, guna buku tu lagi. Panduan cara Tiga Islam. orang je yang dah sudah. Tiga orang yang dah sudah. Ahmad dah sudah. Azam. Siapa lagi? Saya. Okey. Okey anak-anak murid Ustaz bagus. Okey, tak apa. Ingat Ustaz ulang sekali lagi supaya awak clear. Kalaulah tengah-tengah kelas tiba-tiba awak rasa tak larat, awak rasa macam awak nak rehat sekejap, minta izin dengan Ustaz. Maklumkan kepada Ustaz, Ustaz saya minta izin nak ke tandas. Saya nak minta izin minum air, bagi tahu ke Ustaz. Itu adab dia, Ustaz nak ajak adab dia. Tak ada masalah, Ustaz faham awak penat, tapi kalau apa-apa pun bagi tahu Ustaz, saya minta maaf. Okey, terus. Okey. Now, macam biasa anak-anak murid Ustaz, bila Ustaz tengok muka-muka awak ni, Ustaz berasa sangat bersyukur sebab Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi kelebihan, masih lagi beri rezeki kepada Ustaz, kepada awak semua. Apa? Mata kita boleh tengok lagi kawan-kawan kita. Boleh tengok lagi rambut Ahmad Adam, boleh tengok lagi background Takif, boleh tengok lagi Hafiz Ryan tengah makan apa, boleh tengok lagi kipas dekat belakang Irfan Hashim tu, boleh tengok lagi nama Amira Sofia, boleh tengok lagi baju wakil warna oranye tu. Itu semua adalah nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Ingat, bila kita belajar qada dan qadar, Allah ini dia ada kehendak dia. Allah ni dia dah susun kepada kita semua benda. Kita makan apa? Baju kita pakai baju warna apa? Rambut kita rambut panjang ke pendek? Pipi kita kembung ke kurus? Sampailah earphone kita warna apa pun, itu semua dalam perancangan Allah. Earphone warna hitam lain lah. Pembaris warna merah pun Allah, itu semua dalam perancangan Allah. Okay. So kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak bersyukur? Ustaz pernah terangkan kepada awak. Kita kena kongsi rezeki kita. Ustaz, saya ada nikmat mata. Macam mana saya nak kongsi dengan kawan-kawan saya? Takkan saya nak bagi mata saya? Benda yang boleh kongsi. Macam mana kita nak tunjuk kepada Allah kita bersyukur atas nikmat mata? Kita tengok benda yang baik-baik. Oh, okey. Amira Sofia minta tolong Ustaz. Ustaz, sebelum kita masuk tajuk yang baru ni, boleh tak Ustaz ulang cerita Salman Al-Farisi? Siapa ingat cerita Salman Al-Farisi ni? Okey, Ustaz tanya Okey, Salman Al-Farisi, ayah Salman Al-Farisi ni adalah orang kuat agama? Agama apa? Majusi. Bagus, agama Majusi. Agama Majusi ni dia sembah apa? Api. Pandai, bagus. Dia sembah api, bagus. Kemudian ayah dia suruh dia buat apa? Sembah api tu. Apa? Sekolah. Ayah dia suruh pergi sekolah, belajar. Kemudian apa yang dia buat? Pergi search. Kemudian dia pergi ke tempat agama Nasrani. Kemudian dia kata agama Nasrani ni lebih baik daripada agama Majusi. Kemudian apa yang ayah dia buat? Ayah dia marah dia. Kemudian ayah dia buat apa? Dekat dia. Bagus.
Muhammad Akil tulis kat sini. Ayah dia ikat dia. Kemudian apa yang dia buat? Dia tulis surat. Dia tulis surat bagi dekat gereja tu. Kalaulah ada rombongan nak pergi belajar tempat lain, bagi tahu dekat aku. Kemudian memang ada rombongan nak keluar. Siapa yang lepaskan dia daripada ikatan dia? Kakak dia. Kakak dia lepaskan dia, kemudian dia pergi ikut. Kemudian dia pergi ke satu pendeta. Belajar. Tiba-tiba Dia mati. pendeta tu pun nak mati. Apa soalan dia kepada pendeta tu? Pergi cari pendeta yang lain. Bagus, pergi cari pendeta lain. Kemudian Salman Al-Farisi pun hantar. pergi cari pendeta lain. Belajar. Okey Hafiz. Belajar. Kemudian ditakdirkan Allah, pendeta tu pun nak meninggal dunia. Pendeta tu suruh buat apa? Suruh buat tu lagi. Pergi cari tempat lain. Pergi pendeta ni nak meninggal. Pergi pendeta ni belajar sampai meninggal. Pergi. Sampai yang last kali. Kemudian pendeta yang last kali kata apa? Dia kata, waktu dia last kali pendeta tu kata apa? Siapa ingat? Cari Nabi akhir zaman. Pandai, pergi cari Nabi akhir zaman. Kemudian pendeta itu kata, ada berapa tanda Nabi akhir zaman? 3 tanda. Bagus. Yang pertama tanda dia adalah? Tak terima sedekah. Bagus. Tidak menerima sedekah. Yang kedua? Menerima hadiah. Menerima hadiah. Yang ketiga? Ada tanda dekat belakang badan. Ada tanda dekat belakang badan. Kemudian dia nak pergi ke Mekah, tapi dia dijual pergi ke Madinah. Dia bekerja sebagai Pemetik kurma. dia kerja sebagai dekat tempat ambil kurma. Kemudian diringkaskan cerita, dia dengar Nabi Muhammad datang ke Madinah, dia kumpul-kumpul kurma. Ustaz ringkaskan, dia kumpul-kumpul kurma, dia pergi bagi dekat Nabi Muhammad. Apa yang mula-mula dia bagi kat Nabi Muhammad? Dia kata, wahai Muhammad, ini adalah sedekah. Kemudian Nabi Muhammad buat apa? Ambil lepas bagi dekat kawan dia. Pandai ambil, bagi dekat kawan dia. Ceng. Tanda pertama settle. Kemudian dia balik, dia kerja, dapat kurma apa semua. Kemudian dia pergi kepada Nabi Muhammad. Dia kata, wahai Muhammad, ini adalah hadiah. Kemudian Nabi Muhammad ambil dan Nabi Muhammad makan. Dia kata, teng. Tanda kedua sudah ada. Kemudian dia tengah fikir, macam mana dia nak tengok tanda dekat belakang Nabi. Ditakdirkan Allah, Nabi pun pergi menziarahi menziarahi kematian. Ada sama ada menziarahi jenazah atau menziarahi kubur. Tengah-tengah Nabi menziarahi kubur tu, Nabi ada pakai macam ada selendang, ada macam pakaian Nabi tu. Kemudian Salman Al-Farisi pun dia tengok. Nabi perasan dan Nabi alihkan pakaian Nabi. Nampaklah ada tanda kenabian dekat belakang ni. Di antara, seingat Ustaz, di antara tengah-tengah ni, dekat belakang ni. Kemudian Salman Al-Farisi pun pergi. Dia pun pergi peluk Nabi Muhammad dan dia pun kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Okey Amira Sofia ini cerita ni pun Ustaz dah pernah cerita dekat kakak awak darjah 5 tahun lepas, darjah 6 tahun ni Ustaz pun cerita benda yang sama tahun lepas. Berkaitan dengan Salman Al-Farisi. Okey anak-anak murid Ustaz, bagus. Awak semua masih lagi ingat dan awak ingat very clear. Ustaz, apa maksud tak terima sedekah tapi terima hadiah? Ada beza antara sedekah dengan hadiah. Nantilah, panjanglah cerita dia. Kenapa Nabi tak terima sedekah? Ustaz pun tak jumpa lagi jawapan tu. Kenapa Nabi tak terima sedekah? Kenapa Nabi terima hadiah? Itu semua tu pun ada sebab dia. Itu semua tu pun ada sebab dia. Cuma Ustaz pun tak tercari lagi. Ustaz pun tak tercari lagi. Okey. Nanti Ustaz akan maklumkan semula kepada awak ini. Kenapa Nabi tak terima sedekah kan? Kenapa Nabi terima hadiah? Situ pun Ustaz pun tak ni lagi. Ustaz pun terlupa. Kenapa? Ustaz pernah baca dulu, Ustaz pun terlupa. Okey, tak apa, kita teruskan pelajaran kita. Okey, itu kita dah habis dah. Kita dah habis berkaitan dengan Salman Al-Farisi.
Okey, pada hari ini kita akan teruskan lagi cerita kita. Kita akan teruskan lagi sirah kita. Ingat anak-anak murid Ustaz, sirah sekarang ni kita dah sampai ke sirah Nabi memang setengah ada dekat Madinah. Sebelum ni yang Nabi kena seksa, Nabi kena pulau, itu sebelum hijrah Nabi dekat Mekah. Sekarang Nabi dah ada dekat Madinah dah. Okey, sekarang buka kita punya buku teks. Mana buku teks kita Ustaz Syah. Okey, Ustaz nak pastikan awak semua siapa awak boleh baca buku teks sendiri. Okey. Buka muka surat ini. Okey. Ni muka surat berapa ni? 24. Okey. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak murid Ustaz, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, orang Madinah tu memang dah ada dah. Kebanyakan orang Madinah ni ada orang Arab dan ada juga orang Yahudi. Ustaz ulang sekali lagi, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dekat Madinah, berhijrah ke Madinah, orang asal Madinah, yang mana kita panggil orang asal Madinah, memang dah ada dah orang Yahudi, ada dah orang Arab. Ustaz beza orang Arab dengan orang Yahudi. Untuk memudahkan pembelajaran kita, Ustaz akan sebut ini adalah orang Arab, Quraisy, ini adalah orang Yahudi. Okay, now Irfan Hashim, tolong baca tajuk apa yang kita nak belajar hari ni? Pertikaian bagus, pertikaian. Oh bagus, maksudnya awak dah boleh memasak. Okay, dengan terus. kaum Yahudi Bani Nadir dan Bani Quraiza. Quraiza. Okey, Mira Sofia. Okey. Dengan Bani Quraiza. Okey, ada pensel, tulis. Tulis dekat buku teks tu. Hari ni kita akan belajar tajuk pertikaian. Pertikaian tu apa? Lebih kurang macam pergaduhan. Pertikaian dengan kaum Yahudi. Tulis Yahudi, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Ini adalah tajuk kita pada hari ini. So kita akan tengok, kenapa nak bergaduh pula? Apa masalah dia? Ini kita nak tengok. Pertikaian dengan kaum Bani Yahudi, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Dia ada banyak. Dia ada Bani Qainuqa, dia ada banyak. Ustaz, Bani tu apa? Dia Bani ni macam keturunan. Bani Israel, dia macam keturunan. Kita Bani apa? Orang cakap kita ni Bani Melayu. Anak-anak orang Melayu. Lebih kurang macam tu orang kata. Okey. Okey. Okey, sampai situ. Okey, kemudian kita akan terus. Dah habis Salin? Belum. Okey, tulis dulu. Dah. Okey, tulis dulu. Okey, ini tajuk kita hari ini. Ustaz nak pastikan anak-anak murid Ustaz kita faham tajuk-tajuk ni. Kenapa? Ini semua berkaitan dengan Nabi kita. Bila berkaitan dengan Nabi kita, kita kena mesti belajar betul-betul. Okay. Nabi Muhammad. Ya betul, Nabi Muhammad. Okey, dan habis? Dan? Okey. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekejap. Ada orang cek Ustaz. Bani? Apa Bani tu? Okey. Oh, Bani bukan Bani Arnab tu. Bukan Bani Arnab tu. Bani Arnab tu apa? Bani ni keluarga. Keluarga. Bani ni bermaksud dia keluarga. Bani. B-U-N-N-Y. Apa? Bukan B-U-N-N-Y. Bukan. Okey, anak-anak murid Ustaz. Okey, kemudian kita akan teruskan lagi muka surat yang seterusnya. Okey, kita tengok muka surat yang seterusnya. Mana dia muka surat kita yang seterusnya? Okey, kita tengok. Okey, siapa nak tolong baca? Tak ada, Ustaz nak minta Ustaz akan sebut nama. Okey, Ustaz nak Asma baca Asma. Saya angkat tangan kot. Sebab awak dah angkat tangan. Okey, sekejap lagi awak baca. Asma baca dulu.
Asma baca. Baru agak tadi. Peperangan Bani Nadir berlaku sebelum Perang Khandaq. Okey, sebelum Perang Khandaq. Okey, bagus. Ingat tak Perang Khandaq macam mana? Okey, bagus. Okey, ingat. Okey, terus. Iaitu pada bulan Rabiul Awal. Pada bulan Rabiul Awal. Okey, terus. Tahun 4 Hijrah. Tahun 24 Hijrah. Okey, tahun 4 Hijrah. Okey, anak-anak murid Ustaz dengar. Okey, tulis dekat situ yang key dia adalah berlaku sebelum Perang Khandaq. Ingat, pertikaian ni berlaku sebelum Perang Khandaq. Kejap lagi Ustaz akan terangkan macam mana dia jadi ni. Okey, terus Asma. Bani Nadir ialah golongan orang-orang Yahudi yang telah mengikat perjanjian damai dengan orang Islam. Okey, stop. Okey, terima kasih Asma. Okey, anak-anak murid Ustaz, apa yang dia tulis dekat sini? Bani Nadir ni adalah, okey Ustaz tulis kat sini, adalah golongan orang Yahudi. Dengar sini baik-baik, dia orang semua ni adalah orang Yahudi. Yahudi yang mengikat perjanjian dengan orang Islam. Titik. Dengar. Ingat, ini awak kena ingat. Ini awak kena faham betul-betul. Ya? Perjanjian Hudaibah. Bukan. Tak sampai lagi Hudaibiyah. Hudaibiyah tu waktu nak masuk Mekah balik nanti. Itu jauh lagi. Nanti awak akan belajar. Jangan risau. So sekarang ni anak-anak murid Ustaz, dengar betul-betul. Bila Nabi Muhammad SAW sampai dekat Madinah, Nabi Muhammad, awak sebenarnya ada satu tajuk tapi buku ni tak terang. Sepatutnya dia belajar benda tu. Iaitu kita panggil dia sebagai Piagam Madinah. Okay, apa maksud Piagam Madinah? Ini adalah dia macam undang-undang dekat negara Madinah. Ibaratnya macam tu. So, sepatutnya awak belajar tajuk ni tapi dia mungkin dia panjang kan. So mungkin dia tak masukkan dalam ni. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So, bila Nabi Muhammad sampai ke Madinah, Nabi Muhammad ada buat satu dinamakan Piagam Madinah. Apa maksud Piagam Madinah ni? Macam undang-undang. Dia macam perjanjian antara Nabi Muhammad, antara orang Islam dan orang Madinah. Ini Ustaz ringkaskan cerita supaya untuk awak mudah faham. Piagam Madinah ni adalah antara perjanjian orang Islam dan juga orang Islam dan juga orang Islam dan juga orang Madinah. Orang Islam ni orang Islam Mekah lah. Yang maksudnya daripada Mekah tu dan Madinah. Okay, dia orang ada perjanjian dia orang dipanggil Piagam Madinah, undang-undang dia. Okey. Kemudian salah satu dalam banyak-banyak orang Madinah ni, okey, dalam banyak-banyak orang Madinah ni anak-anak murid Ustaz, salah seorang mereka adalah kumpulan Bani Nadir. Faham? Salah satu kumpulan yang buat perjanjian dengan orang Islam adalah kaum Bani Nadir. Kaum Bani Nadir ni lah adalah kaum yang dia buat perjanjian dengan Nabi. Ustaz cerita sikit, apa antara perjanjian-perjanjian dia? Yang pertama, perjanjian dia yang Ustaz boleh ceritakan ringkas kepada awak, semua orang berjanji untuk melantik Nabi ataupun melantik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pandai menjadi ketua. Okey, semua setuju. Semua dia buat perjanjian tu, seingat Ustaz lah. Salah satunya undang-undangnya adalah kita bersetuju melantik Nabi Muhammad sebagai ketua. Okey. Yang seterusnya, kejap. Ustaz nak confirmkan balik. Saya ingat Ustaz lah. Isi Piagam Madinah. Okey. Salah satunya kandungan Piagam Madinah ni adalah, kejap.
Tak ada. Kejap. Allahu Akbar. Okey. Salah satunya adalah okey. Dekat situ salah satunya semua orang dekat sini dia ada tulis. Okey. Semua orang tak ada beza. Tiada beza antara sesama mereka. Tiada beza antara manusia. Semua sama. Yahudi ke Islam ke apa, semua sama. Okey. Okey, kemudian dia cerita lagi. Kebanyakannya adalah berkaitan dengan semua orang kena membantu sesama diorang. Okey. Okey, kejap. Dia ada banyak. Okey, dan tidak boleh membunuh. Dan semua orang. Okey. Amin Allah sebagai satu pendamaian. Okey, dan salah satunya waktu tu semua kena menjaga Madinah baik-baik. Kena menjaga orang Madinah. Yang pasal Nabi ni. Yang pasal Nabi ni Ustaz tak jumpa pula. Tak ada. Yang pasal Nabi ni tak ada. Sorry. Yang pasal Nabi ni tak ada. Ustaz tersilap. Okey. So ibaratnya macam ni lah. Diorang, bahasa mudahnya diorang buat perjanjian untuk melindungi sesama diorang. Tak ada pergaduhan. Okey, clear. Okey, seterusnya Ustaz nak Hafiz Rayyan baca. Dekat sini. Pada suatu hari. Okey. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW Okey Rais. melawat ke kampung mereka. Good, melawat kampung mereka. Mereka tu siapa? Bani Nadir. Ya, satu hari Nabi Muhammad pergi melawat kampung Bani Nadir. Okey, sambung lagi. Ketika Nabi bersandar pada dinding salah sebuah rumah. Okey. Mereka merancang untuk membunuh baginda dengan cara mencampakkan batu besar dari atas bumbung. Okey, terus hasrat mereka diketahui oleh Nabi. Okey. Lantas baginda segera pulang ke Madinah. Okey, bagus. Okey, kita baca dulu. Kejap lagi Ustaz akan terangkan. Okey, kita baca dulu. Okey. Ustaz tengok ni. Okey, ini siapa nak baca ni? Siapa nak baca unmute mikrofon. Muhammad Akil boleh baca tak Muhammad Akil? Muhammad Akil boleh baca? Sekejap, Muhammad Akil boleh baca? Baca yang ni. Boleh. Okey, try baca. Ini baca ni. Lepas Muhammad Akil, siapa nama tu? Irfan, lepas Irfan Takif. Okey, terus Nabi Nabi ke
Ini salah eja ni. Ini salah eja. Sepatutnya adalah kemudiannya. Dia ada nun kat situ. Kemudiannya. Kemudiannya memberi Okey. memberi amaran kepada Good. Yahudi Bani Nadir. Bani Nadir. Okey. Supaya Okey. Keluar dari kampung mereka okey. Good. Disebabkan pengkhianatan yang dilakukan. Good. Okey. Tetapi mereka enggan sedia berperang. Okey Mira Sofia. Berperang. Okey, terima kasih. Bagus. Good effort. Okey. Okey, Ustaz terang. Okey, baca dulu. Kejap lagi tak akan terangkan. Okey. Irfan sambung. Baginda menghantar tentera Boleh Mira. mengepung mereka 6 hari. Okey, 6 hari. Okey, terus. Akhirnya mereka keluar beramai-ramai membawa harta benda. Okey, good. Okey, sabar. Benda. Harta benda. Okey. Takif sambung. Takif. Hilang Takif. Takif tak ada. Takif tak ada. Okey, Naura ada. Okey, Takif baca. Sebahagian mereka menuju ke Khaybar dan Syam. Okey. Manakala sebahagian pemimpin Bani Nadir telah bergabung dengan orang-orang Quraisy Mekah.
Okey, bagus. Okey, tak apa, kita baca dulu. Kita baca kejap lagi Ustaz akan simpulkan. Okey, kita Ustaz akan simpulkan. Okey, terus. Dek. Okey dah, Bani Nadir sudah habis. Bani Nadir sudah habis. Okey. Anak-anak murid Ustaz, dengar sini baik-baik. Ustaz lukis supaya awak senang faham. Ustaz lukis supaya awak senang faham. Okey, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kelas tengok sini baik-baik. Sekarang ni kita bincang berkaitan dengan Bani Nadir. Ingat, Ustaz ulang sekali lagi. Mula-mula Nabi daripada Mekah, Nabi berhijrah pergi ke Madinah. Pada waktu Nabi berhijrah ke Madinah, memang dah ada orang Madinah dekat sana. Ibaratnya Nabi pergi ke tempat orang. Orang-orang dekat Madinah ni dia ada banyak orang dia. Dia ada orang Arab, dia ada orang Yahudi. So kita pergi ke tempat dia. Okey? Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat yang lain pergi ke hijrah ke Madinah. So, dalam kalangan orang yang berada di Madinah, salah satu golongan yang berada di Madinah ialah Bani Nadir. Bani Nadir. Okey, ingat tu. Bani Nadir. Ingat, salah satu golongan yang berada di Madinah pada waktu itu adalah Bani Nadir. Okey. Ustaz hanya ringkaskan apa yang awak baca tadi. Okey. So persoalan dia sekarang, siapa Bani Nadir? Bani Nadir macam yang Asma baca tadi. Bani Nadir ni yang pertama diorang adalah orang Yahudi. Diorang adalah orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi, awak kena ingat point. Yang pertama orang Bani Nadir ni pertamanya orang Yahudi. Yang keduanya dia adalah orang mengikat perjanjian dengan orang Islam. Okey? Okey, clear. So siapa Bani Nadir kalau Ustaz tanya? Bani Nadir ni siapa? Diorang orang Yahudi Ustaz. Lagi diorang ni ada buat perjanjian, diorang ada buat agreement dengan orang Islam. Cukup sampai situ saja. Dan antara perjanjian dia yang paling mudah ni, tak ada perang. Tak ada perang, tak boleh bunuh sesiapa, mesti hidup dengan aman. Itu perjanjian dia. Bahasa mudahnya lah, panjang kan. Key-nya adalah tak boleh bunuh, tak boleh perang, tak boleh ugut, hidup mesti aman. Very clear. Okay. So diringkaskan cerita anak-anak murid Ustaz, qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah pergi melawat kampung diorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi melawat kampung Bani Nadir. Biasalah Nabi kan ketua. So Nabi pergilah melawat kampung Bani Nadir ni sebab Bani Nadir kan dah jadi kawan. Bani Nadir bukan musuh. Bani Nadir adalah kawan orang Islam waktu tu. Nabi pun pergi melawat. Tengah-tengah Nabi pergi melawat anak-anak murid Ustaz, Nabi pun penat. Nabi pun nak berehat. Soalan Ustaz, ini tak ada dalam buku. Nabi berasa penat. Itu adalah sifat wajib, sunat, wajib, mustahil, harus. Harus. Kenapa? Harus. Sebab semua manusia ada rasa penat. Bagus, sebab semua manusia ada rasa penat. Bagus. Nabi berasa penat, itu adalah sifat harus Nabi. So Nabi pun berasa penat, Nabi pun singgah dekat satu rumah dan Nabi berehat. Nabi sandar. Macam awak lah tengah bersandar dekat kerusi kan. Tapi Nabi Muhammad bersandar dekat sebuah dinding rumah. Tak tahulah rumah dia orang dulu macam mana kan. Ni rumah Ustaz lukis ni, tak tahulah. Okay. Ada atap, ada asap. Lebih kurang macam tu lah. Betul, rumah ada pejak. Ini contoh. Okay.
So Nabi Muhammad pun pergi dekat rumah dia orang. Ustaz pergi, Nabi Muhammad pergi nawat. Nabi Muhammad tak larat. Nabi Muhammad pun berehat sekejap. Nabi Muhammad pun berehat sekejap dekat sandar dekat rumah dia orang. Nabi Muhammad bersandar dekat rumah dia orang. Kemudian tiba-tiba Nabi Muhammad terdengar ada orang bercakap dalam tu, kita mesti bunuh Nabi Muhammad. Hai. Tadi kata berjanji. Nampak? Tadi kata berjanji. Kenapa nak bunuh? Hello, Ustaz lag Hello, Ustaz lag Tak. Tak, okey. So anak-anak murid Ustaz, Nabi Muhammad dengar orang Bani Nadir nak bunuh Nabi Muhammad. Dia orang nak bunuh macam mana? Siapa ingat tadi? Dia orang nak baling batu dari atas bumbung. Pandai. Haikal kata bagus. Dia orang kata dia orang nak duduk atas bumbung. Dia orang nak tolak batu yang besar. Supaya Nabi Muhammad mati kena hempap dengan batu. Dia orang kata apa? Kita mesti bunuh Nabi Muhammad sebab dia orang tak suka Nabi. Kita mesti bunuh Nabi Muhammad ni. Kita mesti bunuh Muhammad. Macam mana? Kita kena campak batu daripada bumbung supaya Muhammad mati. Nabi Muhammad kebetulan atas qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad duduk dekat rumah tu terdengar, ini dah melanggar perjanjian. Kata tak boleh bunuh, kenapa nak bunuh-bunuh pula? Nabi Muhammad dengan pantasnya Nabi Muhammad balik semula ke Madinah. Bila Nabi Muhammad balik semula ke Madinah, Nabi Muhammad buat apa tadi? Siapa ingat? Berbincang. Good. Bagus. Awak faham. Ingat, apa-apa pun Nabi Muhammad balik dan Muhammad berbincang dengan para sahabat. Dan Nabi Muhammad pun menghantar. Ustaz lag Ustaz. Ustaz lag. Hello. Berbincang. Hello, dengar? Berbincang dengan sahabat. Elok je Ustaz. Elok je? Okey. Ingat apa yang Nabi Muhammad buat? Nabi Muhammad balik. Bincang dengan sahabat. Nabi Muhammad bagi tahu kepada diorang. Nabi Muhammad bagi tahu kepada diorang. Nabi Muhammad bagi tahu kata apa? Nabi Muhammad balik dan terus pergi bagi amaran. Ustaz tak tahu amaran ni Nabi Muhammad tulis surat ke macam mana. Tapi Nabi Muhammad kata apa dekat Bani Nadir? Nabi Muhammad kata disebabkan kamu khianat perjanjian kita. Apa perjanjian dia? Perjanjian dia adalah untuk melindungi tak nak bergaduh. So dia orang tak ikut perjanjian. Dia orang khianat perjanjian. Nabi Muhammad kata kamu khianat. Mereka semua ni khianat perjanjian. Jadi keluar. Nabi Muhammad kata keluar. Semua keluar. Awak semua khianat perjanjian. Jadi keluar. Nabi Muhammad suruh keluar. Keluar daripada kawasan ni. Sebab kamu dah langgar perjanjian. Okey Naurah, soalan. Naurah? Ustaz, tadi Ustaz cakap Ustaz lag. Okey, sorry. Okey, so Nabi Muhammad bagi amaran. Kemudian Nabi Muhammad balik ke Madinah. Kemudian Nabi Muhammad bagi amaran kepada kaum Bani Nadir. Kamu dah langgar perjanjian, keluar daripada kampung kamu. Bani Nadir pun kata apa? Bani Nadir kata apa? Kami tak nak keluar. Ini rumah kami tak nak keluar. Oh, Nabi Muhammad kata tak nak keluar. Dah lah langgar perjanjian, nampak orang Yahudi. Dah lah langgar perjanjian, keluar. Nabi Muhammad kata keluar daripada sini. Dia kata tak nak keluar. Nabi Muhammad buat apa? Okey, tak nak keluar. So apa yang Nabi Muhammad SAW buat? Nabi Muhammad hantar pasukan orang-orang Islam. Nabi Muhammad hantar pasukan orang-orang Islam untuk apa? Kepung rumah diorang. Kepung diorang punya tempat diorang. Kepung, maksudnya kepung ni tak boleh keluar. Awak tahu tak kepung ni macam mana? Bukan kepung KL
Bukan yang rumah Kaisar tu. Kaisar memang duduk kat Kepung. Ini maksudnya Kepung ni adalah ibaratnya macam ni. Awak seorang, ini awak, ada 10 orang kepung awak. So awak tak boleh pergi mana-mana sebab dia orang semua ada dekat sekeliling awak. So awak tak nak pergi mana sebab sekeliling awak ada orang. Itu maksud kepung. Okey. So Nabi Muhammad kepung perkampungan diorang selama berapa hari? Siapa ingat tadi? Dia dah tulis tadi. Siapa ingat tadi? Berapa hari? Tak perasan tadi. Okey. Ada orang cek Ustaz. 6. Bagus Amira Sofia. Nabi Muhammad kepung diorang selama bukan kepung KL kepung selama 6 hari. Kepung diorang selama 6 hari. Ustaz lama Ustaz. Ya, memang Nabi Muhammad kepung diorang selama 6 hari dan diorang tak boleh keluar. Nabi Muhammad kepung diorang tak boleh keluar ni. Kena kepung lah. Dah lah suruh keluar, tak nak keluar. Okey, tak nak keluar kita kepung dia. Orang Islam. Orang Islam kepung. Ya? Orang Islam adalah makanan. Dia orang bila tak boleh keluar. Macam awak lah lockdown. Bila awak tak boleh keluar, apa awak rasa? Aduh, tak boleh keluar. So awak rasa macam sekarang ni kita dikepung oleh COVID. COVID kepung kita. Nak pergi mana tak boleh. Nak balik kampung tak boleh. Nak pergi supermarket tak boleh. Nak pergi stadium tengok bola pun tak boleh. Faham? So anak-anak murid Ustaz pada waktu tu kepung. Punya dah 6 hari kena kepung. Bayangkan diorang 6 hari diorang tak boleh tahan. Kita bukan dah 6 hari. Dah dekat setahun lebih dah kena kepung dengan COVID. Itu yang ramai orang mula dah semakin tension, dah semakin tak suka, dah semakin rasa nak menangis, nak teringat kampung, nak balik kampung, tak boleh balik kampung. So Nabi Muhammad kepung diorang selama 6 hari. Last kali diorang pun angkat bendera putih. Siapa tahu maksud simpulan bahasa mengangkat bendera putih? Berkalah. Berapa tu? Sikit lagi. Berapa? Surrender. Yes, diorang. Ya betul Mama Akil. Diorang semua takif. Betul, diorang surrender. Diorang mengaku kalah. Dan 6 hari kena kepung, diorang kata okay, fine. Dia kata okay, tak ada masalah. Kami keluar. So bila diorang keluar, dalam hati diorang berasa sangat marah kepada Nabi. Diorang rasa diorang menyimpan dendam. Diorang nak balas balik dendam diorang. So orang-orang Bani Nadir pun ya? Apa? Kanak-kanak. Semua Bani Nadir yang ni keluar sekali. So diorang pun keluar daripada kampung diorang. So bila diorang keluar daripada kampung diorang, ada 3 golongan. Ada 3 golongan. Ada 3 kumpulan. Diorang pecah kepada 3 kumpulan. Yang pertama ada diorang keluar. Bani Nadir keluar. Yang pertama diorang pergi keluar ke mana? Yang pertama diorang pergi ke satu tempat nama dia Khaybar. Yang kedua diorang pergi Syam. Dan yang ketiga diorang bergabung dengan orang Quraisy Mekah. Tapi Quraisy Mekah. Okey, orang Quraisy Mekah. Nampak anak-anak murid Ustaz? Sekejap ada chat. Ustaz, yang Khaybar tu dekat Ustaz ada ke kanak-kanak yang khianat? Tak ada. Dia macam ni lah. Dia halau perkampungan tu. Tapi Ustaz tak pasti anak-anak murid Ustaz kan. Ustaz pun mungkin lebih detailnya mungkinlah ada kalangan. Mungkin bukan semua kan. Wallahualam, mungkin bukan semua orang yang khianat. Ada orang yang tak bersetuju. Wallahualam.
Tapi setakat yang Ustaz belajar memang Nabi Muhammad halau diorang. Cumanya halau macam mana? Adakah semua Ustaz tak, itu tak berapa detail. Ustaz pun tak baca detail. Ustaz akan tengok buku mana buku Ustaz kat rumah agaknya. Tapi yang Ustaz tahu memang Bani Nadir dikeluarkan daripada kampung diorang. Ada tak perang yang berlaku kat Khaybar? Ada. Nama perang Khaybar. Tapi kita tak belajar. Okay. So nanti bila diorang keluar dan diorang pergi ke 3 tempat. Ingat, diorang pergi ke 3 tempat. Yang pertama diorang pergi ke Khaybar. Khaybar dekat mana? Ustaz pun tak pernah sampai. Pertama diorang pergi ke Khaybar. Kedua ada yang pergi ke Syam. Yang ketiga bergabung dengan orang Quraisy Mekah. Anak-anak murid Ustaz, siapa ingat perang Khandaq? Kalau awak ingat, perang Khandaq pun dikenali sebagai perang perang apa? Ahcong, Ahwe, Ahzab. Dan apa maksud perang Ahzab? Apa maksud perang Ahzab? Ahzab. Tentera bersekutu. Dia orang buat tim. Dan untuk pengetahuan awak, ini nak cerita, Ustaz tak pasti yang tu. Okey, Ustaz tak pasti Amira. Sekejap Okey, ingat. Waktu perang Ahzab, orang Quraisy Mekah kan bergabung. Ya? Ustaz lag Ustaz lag. Ustaz lag Okey, sekarang dah okey belum? Sekarang dah okey belum? Okey. Okey dah, okey. Ingat waktu perang Khandaq, ingat benda ni terjadi sebelum perang Khandaq, betul? Benda Bani Nadir diusir, dikeluarkan daripada kampung diorang berlaku sebelum perang Khandaq. Okey, dan waktu perang Khandaq hari tu kita belajar orang Quraisy membentuk pasukan dengan satu golongan, iaitu golongan Bani Nadir. Bani Nadir ni. Siapa Bani Nadir yang bergabung nak lawan Nabi ni? Ini Bani Nadir golongan yang ketiga. Pemimpin-pemimpin Bani Nadir yang ketiga ni, dia pergi bergabung dengan orang Quraisy Mekah lawan Rasulullah dalam perang Khandaq. Okey, faham? Clear. So macam tu. So lepas diusir 3 golongan, ada yang pergi Khaybar, ada yang pergi Syam. Pemimpin-pemimpin diorang terus pergi ke Mekah. Pergi Mekah, ada orang pergi berjumpa Quraisy, jom kita lawan. Kami nak berperang juga. Kami nak berlawan dengan Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad halau kami daripada kampung. Sampai situ. Ada soalan? Ada soalan? Okey, ada soalan daripada Amira Sofia. Ya, Amira Sofia. Perang Khaybar kita tak belajar, Amira Sofia. Nanti kita akan belajar perang Khaybar. Okey, awak tulis dulu. Okey, itu adalah Bani Nadir. Ya. Okey. Soalan yang bagus. Kenapa dia orang pecah ke 3 tempat? Siapa boleh jawab? Ustaz, kenapa dia orang semua pecah pergi 3 tempat? Kenapa dia orang tak pergi Khaybar je? Kenapa dia orang tak pergi Syam je? Kenapa dia orang pecah kepada 3 tempat? Sebab setakat yang Ustaz faham, masing-masing pergi cari tempat masing-masing. Masing-masing pergi tempat. Macam awak lah nak pindah. Macam awak, contohlah macam adik-beradik kan. Awak adik-beradik, nanti bila besar nanti, bila awak dah kahwin, kenapa tak duduk rumah sekali? Kenapa tak pindah rumah sekali? Sebab masing-masing ada hala tuju masing-masing. Masing-masing dah tahu dah nak ke mana. Katakan awak, Amira Sofia. Nanti bila dah besar nanti, Amira Kaisha duduk dekat Selangor, Amira Sofia duduk dekat Kedah, Amira Izzah duduk dekat Sabah, Amira Zuyin duduk dekat Johor, lebih kurang macam tu. Okay, now sampai situ ada soalan? Kalau tak ada, okay, kalau tak ada kita pergi sikit lagi. Kita ada masa 5 minit lagi. Kita ada masa 5 minit lagi. Okay,
Ustaz rasa Ustaz nak berhenti sampai situ saja. Ustaz apa? Awak pun bagi partisipasi yang baik. Ustaz bagi reward. Okey, Ustaz akan habiskan awal supaya awak pun boleh berehat. Okey, anak-anak mari Ustaz dengar baik-baik. Apa yang awak dapat hari ini, objektif hari ini Ustaz nak ajar awak berkaitan dengan Bani Nadir. Ingat. Nak tengok cerita Perang Badar. Perang Badar. Yang 3D. Perang Badar kan ada dalam cerita kartun Muhammad utusan terakhir tu. Ada. Ada cerita Muhammad utusan terakhir, ada cerita berkaitan dengan Perang Badar. Oh, pandai. Bagus. Banyak baca. Okey, bagus. Okey. Itulah Perang Badar ni. Ada dalam YouTube tu ada cerita Perang Badar. Cumanya nak kena tengok kat mana yang betul, mana yang tak betul. Okay, I think that's all from me. Okay, Ustaz habiskan kelas kita 5 minit awal untuk bagi peluang kepada awak pergi berehat dan awak pun bagi partisipasi yang baik. Selalunya kalau untuk kelas satu lagi pun Ustaz akan kata awak bagi participation yang baik, Ustaz akan habiskan kelas awal. Ya, Hafiz Ryan, awak share apa tu? Oh, Perang Badar. Okay, Perang Badar. Okay. Ustaz, ayat apa yang terakhir turun ke Nabi? Itu ada pandangan. Ustaz, wahyu kan Quran kan banyak kan ayat kan. Apa ayat yang terakhir ada banyak pandangan. Ada yang kata iza jaa nasrullahi wal fath. Ada kata yang tu. Tapi setakat yang Ustaz belajar ada satu ayat tu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu setakat yang Ustaz belajar yang tu. Apa nanti yang lama-lama ke depan awak akan belajar. Okay, I think that's all from me. Thank you so much for joining my class. Sebelum tu, Ustaz rasa tak adil untuk orang yang buka kamera. Ustaz nak tanya orang yang tak buka kamera ni ada ke tidak sebenarnya. Okay, Izzah ada, bagus. Irfan ada, Sa ada, Raiz ada. Akil ada. Haikal ada. Alia ada, Alia? Ada. Oh, Im ada. Okey, bagus. Semua ada. Danish Musyid ada? Ada. Okey. Ada. Okay, I think that's all from me. Thank you so much for your participation. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Bye Ustaz. Bye Ustaz. Bye.